Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita akan sambung pada ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan lain. Maksudnya jika ataita engkau datangkan. Ata maknanya datang, dia telah datang. Ataita engkau datangkan fi'il mudhari mukhatib. Allazina kepada orang-orang yang utu, kita dah belajar banyak kali, yang diberikan, mereka yang diberikan Alkitab, iaitu kitab, bikul, bi dengan kulli. Kulli maknanya semua atau setiap. Bikulli dengan setiap atau bagi setiap ayatin, tanda-tanda. Ma tidaklah tabi'u mereka itu mengikuti. Ma tapi mereka tidak mengikuti. Kiblata. Kiblah kita dah belajar sebelumnya. So, kiblah itu adalah pedoman, arah. Kita punya tawajuh. Kiblataka engkau. Kiblah engkau. Wa dan ma tidak juga. Anta engkau itu. Bi dengan tabi'. Tabi' kita dah belajar sebelum ni. Mengikut. Atau mentaati. Bitabi'in dengan mengikuti. Kiblata sama juga seperti di atas kiblah sini. Panduan arah kiblat hum mereka. Kiblatahum kiblah mereka. Wa dan ma tidak juga ba'du sebahagian hum mereka. Ba'duhum sebahagian mereka bi dengan tabi' mengikuti sama juga seperti di atas ini bitabi'in dengan mengikuti. Kiblata kiblah ba'din sebahagian lainnya. Wa dan lain jika sama juga seperti di atas ni lain jika ittaba'ta engkau mengikuti ahwa keinginan atau kemahuan atau hawa nafsu. Ahwa'ahum keinginan mereka, kemahuan mereka, min dari ba'di setelah, selepas, ma apa-apa ja'a telah datang, ja'aka kepada engkau. Telah datang, apa-apa yang telah datang kepada engkau itu, ma ja'aka. Min dari al-ilmi, pengetahuan, ilmu. Ini maksudnya ilmi. Inna sesungguhnya ka engkau, innaka sesungguhnya engkau, idzan apabila engkau nanti la pasti, la maknanya pasti min di kalangan az-zalimin, orang-orang yang zalim. Innaka idzan laminaz zalimin, sesungguhnya engkau nanti pasti akan menjadi di kalangan orang-orang yang zalim. Baiklah kita lihat terjemahannya yang mudah. Walain ataital lazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Maksudnya, dan jika engkau datangkan kepada orang-orang yang diberikan kitab dengan setiap tanda-tanda atau ayat-ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau. Wa ma anta bitabi'i qiblatahum, dan engkau pula tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan tidak juga sebahagian daripada mereka mengikuti kiblah sebahagian daripada mereka yang lain. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah didatangkan kepada engkau ilmu pengetahuan, innaka idzan laminal zalimin, sesungguhnya engkau nanti pasti akan menjadi di kalangan orang-orang yang zalim. Baiklah. Maksud ayat di sini,
wala in ataital lazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Sebelum ini beberapa hari ini kita dah belajar tentang perubahan kiblah daripada arah ke Baitul Maqdis berubah kepada Baitullah di Mekah. Dan kita dah lihat bagaimana banyak orang-orang membangkang, ada yang memprotes, ada yang memfitnah dan pelbagai reaksi yang mereka tunjukkan dan kita dah belajar sebelum ini. Dan ini tambahan lagi, Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW, kalau katalah Rasulullah SAW cuba berdalil, berhujah kepada mereka, terutamanya orang-orang Yahudi dengan Nasrani ini, sekalipun Rasulullah SAW membawakan tanda-tanda, dalil-dalil, ya, berhujah, ayat, mereka tidak akan mengikut kiblat engkau. Kenapa? Kerana mereka faham bahawa permusuhan yang ada di antara dari dulu lagi antara Bani Ishaq dengan Bani Ismail yang berlaku sejak Sarah dengan Hajrah dipisahkan di situ, mereka ada simpan perasaan dendam dan dengki di situ. Jadi kemudian bila Bani Ishaq lahir banyak nabi-nabi, ada syariat, ada kitab, lalu mereka berbangga dan mereka memandang rendah keturunan Bani Ismail. Malah mereka banyak memperolokkan dan mendustakan dan memandang rendah kaum Bani Ismail. Tapi mereka tahu sebenarnya ada nubuatan bahawa janji Allah SWT bahawa kedua-duanya akan diberkati. Bani Ishaq pun akan diberkati, Bani Ismail pun akan diberkati. Itu sebenarnya ada dalam kitab mereka dan mereka tahu. Tetapi kalau mereka mengikuti arah kiblat ke Kaabah, jadi mereka dapat gambarkan, dapat bayangkan bahawa kali ini habislah silsilah kebanggaan Bani Ishaq akan habis. Agama Yahudi yang mereka bangga-banggakan ini, agama Yahudi ke agama Nasrani ke yang daripada Bani Ishaq akan habis. Jadi banyak keberkatan, kemuliaan, keagungan daripada Bani Ishaq akan habis. Mereka terpaksa mengakui keunggulan Bani Ismail pula. Sebab itu Allah SWT sebutkan di sini, walain ataital lazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Berusahalah bagaimana cara sekalipun untuk meyakinkan mereka dengan dalil-dalil atau tanda-tanda mereka sekali-kali tidak akan mengikuti kiblat engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat ini masukkan. Wama anta bitabi'in qiblatahum, dan kau pula tidak akan mengikuti kiblat mereka. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang pertama tadi kita lihat kedegilan orang Yahudi. Kan sengaja tidak mau mengikut kiblat, perubahan kiblat itu. Kemudian sini seolah-olah kelihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula seolah-olah degil, tidak mau pula mengikuti kiblat orang-orang Yahudi ataupun Nasrani tadi. Tapi sebenarnya bukanlah maksud Rasulullah SAW berdegil. Ini mainan cerita orang-orang yang nakal. Sebenarnya Rasulullah SAW bukan berdegil. Yang berdegil tu orang-orang Yahudi. Tetapi kerana bila dah ada perintah ni, Rasulullah SAW sebelum hijrah lagi sewaktu berada di Mekah, memang Rasulullah SAW sudah menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Maqdis walaupun selari dengan Kaabah. Kemudian setelah berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW tetap menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Maqdis. Bukan Rasulullah SAW berdegil. So, ayat ni seolah-olah nampak Rasulullah SAW berdegil. Tapi tidak. Tapi sebenarnya setelah ada perintah daripada Allah SWT untuk merubah kiblat itu, jadi Rasulullah SAW tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis, sebaliknya menghadap ke Baitullah Mekah. Dan kita dah belajar berulang kali banyak ni sebelum ini, bahawa di situ pun ada nubuatan bahawa satu hari nanti Islam akan menang di Mekah. Walau sekalipun pada waktu itu di Mekah masih dikelilingi dengan ratusan berhala-berhala. Jadi ayat ini bukan bermaksud kedegilan Rasulullah SAW seperti yang berlaku pada orang-orang Yahudi. Mereka degil tak mau ikut kiblat itu. Tapi Allah Ta'ala kata kamu juga tidak akan ikut kiblat mereka setelah
ada perintah untuk menghadap ke arah Baitullah. Wa ma ba'duhum bitabin qiblata ba'din. Dan tidak juga sebahagian daripada mereka mengikuti kiblah sebahagian daripada mereka. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa mereka orang-orang Yahudi ini dengan Nasrani ini mempunyai kitab yang sama, syariat yang sama, tetapi kiblah mereka sendiri berbeza. Semalam kita dah belajar dalam Yohana bahawa ada orang Yahudi menghadapkan wajah mereka ke Baitul Maqdis. Dan ada lagi satu bahagian daripada Yahudi iaitu kaum Samiri, mereka menghadapkan kiblat mereka, wajah mereka, kiblat mereka ke arah timur, ke arah gunung di timur. Semalam kita dah belajar sebentar ya. John ayat berapa semalam, siapa ingat? Saya dah hilang tanda dia. Ni. John bab 4 19 hingga 20. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our father worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." Jadi sebelum Islam lagi di kalangan orang Yahudi pun mereka ada perpecahan. Ada sebahagian mereka kiblah menghadap kepada Jerusalem, ada sebahagian mereka menghadap ke gunung ke arah timur. Jadi di antara mereka pun mereka masih tidak boleh bersatu, tidak boleh ada kesatuan di dalamnya, yang mempunyai kitab yang sama, syariat yang sama, nabi yang sama. Apatah lagi Islam. Kitab yang lain, syariat yang lain, agama yang lain, nabi yang lain. Ini digambarkan betul payahnya mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kalangan mereka saja mereka susah nak ikut, apatah lagi yang dari luar. Mereka pasti akan berdegil tidak mahu ikut. Sekalipun mereka tahu itu adalah satu kebenaran. Ini buktinya lagi di dalam hadis pun, ketika ada orang-orang Kristian datang, orang dari Najran datang kepada Rasulullah SAW di Madinah, berbincang dan berbahas. Bila sampai waktu ibadat, mereka minta izin untuk beribadat. Dan Rasulullah SAW, pendekkan cerita, Rasulullah SAW izinkan untuk dia beribadat. Lalu mereka cari satu sudut di sebelah timur, lalu mereka beribadat dengan menghadapkan wajah mereka ke timur. Bukan ke utara, ke arah Yerusalem, tapi ke arah timur. Jadi di sini bukti bahawa bukan semua Yahudi yang kiblah mereka ke arah Yerusalem, dan ada juga di antara mereka yang menghadap ke arah gunung-gunung di timur. Ini disebutkan wama ba'duhum bitabin qiblata ba'din. Dan tidak juga mereka mengikuti kiblat di antara mereka yang lain. Sebahagian mereka yang lain. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, kemahuan mereka setelah datang ilmu kepada kamu, innaka idzal laminaz zalimin. Sesungguhnya nanti kamu akan menjadi di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini seolah-olah ada orang mengatakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Rasulullah SAW mahu ada keinginan mengikut keinginan atau kehendak orang-orang Yahudi dengan Nasrani. Dan ada kecenderungan dia untuk menjadi di kalangan orang yang zalim. Tetapi sebenarnya ini ayat ini walaupun nampak sirah dia wahid, engkau, ja'aka kepada engkau, tapi sebenarnya ini adalah kepada umat Islam seluruhnya. Gaya bahasa seperti ini ada juga dalam Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana Allah SWT berfirman kepada dalam Al-Quran tentang bagaimana kita melayan kedua orang tua kita. Ayat ini juga menggunakan sirah wahid, tetapi maksudnya sebenarnya bukan untuk
Rasulullah SAW, tapi untuk umat Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahadahuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Maksudnya, dan apabila mereka mencapai umur yang tua di antara keduanya, ibu bapa kita, sama ada mak kita ke atau ayah kita ke, yang telah mencapai umur yang tua, maka janganlah kamu mengatakan uf kepada mereka sekalipun. Janganlah kamu berkeras dengan mereka. Berkatalah mereka dengan perkataan yang terhormat. Jadi di sini kita faham bahawa Rasulullah SAW, ibu bapanya telah meninggal, telah wafat ketika beliau SAW masih kecil lagi. Jadi beliau tak sempat melihat ibu bapanya tua. Beliau tidak sempat menghormati kedua ibu bapanya ketika tua. Tetapi ayat ini juga digunakan secara wahid, seolah-olah kepada Rasulullah SAW. Tetapi yang sebenarnya ayat ini menuju kepada semua ahli kitab, kita yang membaca Al-Quran ini. Bukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada kita. Sebab insya-Allah Taala Nabi Muhammad SAW tidak akan mengikut hawa nafsu, keinginan orang-orang Yahudi, melainkan apa keinginan, kemauan Rasulullah SAW, itulah kemauan Allah Subhanahu Taala. Dalam surah Najm Allah Taala berfirman, "Wa ma yantakil ani hawa," dan tidaklah dia mengikut hawa nafsunya. Rasulullah SAW, keinginan Rasulullah SAW sama keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jelas di sini ayat ini adalah menuju kepada umat Islam, bukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada umat Islam seluruhnya yang sebenarnya. Innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya engkau nanti akan menjadi di kalangan orang-orang yang zalim, orang yang rugi, orang yang aniaya, orang-orang yang melakukan dosa, yang kemudian akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan. Dan ini juga sekali lagi saya katakan bukan kepada Rasulullah SAW, tetapi kepada seluruh umat manusia. Sebab apa? Gaya bahasa seperti ini juga kita lihat ketika Rasulullah SAW memperingatkan kepada umat Islam dalam sebuah hadis tentang harus berlaku adil. Dikatakan kalau anak perempuanku Fatimah juga didapati mencuri, aku akan memotong tangannya. Jadi ayat ini bermaksud bukanlah Fatimah, Hazrat Fatimah radhiyallahu anha itu seorang pesalah, seorang pencuri yang nanti akan dipotong tangannya. Tetapi ayat ini menunjukkan satu amaran, satu peringatan, gaya bahasa seperti ini, bahawa dalam jenayah tidak ada kecuali, sama ada kaya ke, sama ada miskin ke, sama ada orang itu berpengaruh ke, seorang orang itu tidak berpengaruh ke, kalau mereka melakukan kesalahan, mereka pasti akan mendapat hukuman yang setimpal. Jadi di sinilah yang dimasukkan innaka idzal laminaz zalimin. Kalau kamu berbuat sedemikian, kamu akan menjadi di kalangan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang akan melakukan keaniayaan. Tetapi sekali lagi saya katakan ini tak semestinya, bukan maksudnya Rasulullah SAW akan berbuat sedemikian. Tetapi ini adalah peringatan kepada semua umat Islam. Sama juga gaya bahasa seperti Fatimah tadi. Dikatakan kepada Fatimah, tapi bukan maksudnya Fatimah itu mencuri. Tetapi ini peringatan kepada semua, bahawa jenayah yang dilakukan itu tidak ada kompromi kepada siapa pun, kaya atau miskin, ada pengaruh atau tak pengaruh. Bila mereka melakukan jenayah, mereka akan dihukum. Jadi inilah bentuk ayatnya. Lihat ada tak yang saya tertinggal? Jadi kita lihat, jadi saya katakan tadi bahawa ini sebenarnya tujukan kepada umat Islam. Jadi memang betul. Kita lihat bagaimana zaman sekarang ini pun kita lihat banyak di kalangan umat Islam, mereka melupakan Al-Quran. Mereka meninggalkan Al-Quran. Sebaliknya mereka terikut-ikut dengan gaya kehidupan orang-orang Barat, terutamanya orang-orang Kristian. Dan ada juga yang
berani ingin mengikut agama Yahudi. Kerana mereka ingin mengecapi kemewahan, kekayaan, kemegahan, gaya hidup. Jadi mereka dah melupakan Al-Quran dan mereka bangga pula kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh profesor mereka atau ahli filsafah mereka dan mereka banggakan. Padahal profesor-profesor atau penulis-penulis ahli falsafah mereka itu pun, kalau kita dapat tahu, banyak dah contoh dalam movie pun dah tengokkan, mereka boleh menuliskan, mereka boleh nasihatkan, mereka boleh cerita bagai-bagai. Tetapi kehidupan di belakang mereka tu banyak dosa yang mereka lakukan. Tetapi pedoman kita sebenarnya adalah Al-Quran Karim, yang kita yakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang suci, pilihan Allah SWT, Nabi yang agung. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau amalkan itu penuh dengan keberkatan, penuh dengan hikmah di dalamnya. Jadi sebaiknya contoh teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan kita iaitu panduan kita iaitu Al-Quran Karim. Tetapi ini yang terjadi sebenarnya. Apabila mereka meninggalkan Al-Quran, sebaliknya berbangga dengan gaya kehidupan orang-orang di barat. Betul tak apa yang saya cakapkan ni? Nanti kita boleh kembangkan, dan siapa ada pengalaman pun boleh ceritakan nanti kepada kita semua. Baiklah tuan-tuan, saya sengaja untuk hari ini satu ayat ni saja, kerana ayat ini pun walaupun pendek tapi memang ada panjang saya ingin sampaikan, tapi pada minggu hadapan insya-Allah taala. Tapi untuk hari ini ayat ni saja dahulu. Nanti kalau ada soal boleh tanyakan, dan siapa ingin tambah pun dipersilakan. Untuk kelas kita pada hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.